Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harap awak dah bersedia untuk kelas kita hari ini. Okey, untuk kelas hari ini kita masih lagi di bawah tajuk tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. So, sebelum kita pergi ke tajuk seterusnya, cikgu nak imbas kembali tajuk pelajaran yang sebelum ini, iaitu kita dah belajar jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So ada berapa tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia? Cikgu nak awak ingat, iaitu yang pertama ada hutan hujan khatulistiwa, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan pantai dan hutan gunung. So kelima-lima hutan ni cikgu nak awak ingat ya. Ini adalah hutan yang ada di Malaysia. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So cikgu nak di akhir PDPR ini awak dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia dan yang kedua awak dapat menjelaskan 3 kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Okey, baiklah. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ni ada okey, ada 5. Okey. Yang pertama adalah sebagai bahan mentah industri, iaitu sebagai sumber bahan mentah. Yang mana dekat Malaysia ni kita ada banyak jenis kayu keras yang bernilai seperti cengal, meranting, merbau, nyatu dan kempas. Okey, jadi kayu-kayu keras ni sesuai untuk buat perabot. Jadi kayu balak ini dia memberikan pendapatan kepada negara kita melalui ekspor. Okey, mana Malaysia ekspor kayu ke luar negara seperti Jepun. Selain itu Vietnam, China. Okey, itu antara negara yang Malaysia ekspor kayu balak. Okey, seterusnya yang kedua ni sebagai sumber perubatan farmakologi. Okey. So, seperti kita tahu, dekat hutan ni ada banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi yang mempunyai nilai perubatan yang tinggi. Okey, jadi yang mana akar dia, kulit dia, ranting dia, daun dan buah daripada tumbuhan semula jadi ni boleh dijadikan ubat dan rawat penyakit. Okay, paling contoh, tongkat ali. Okey, tongkat ali ambil akar dia untuk buat ubat. Okey, selain daripada tu, kacip Fatimah, manjakani. Okey, kalau makanan hutan pula macam petai. Okey, so petai ni adalah salah satu sumber makanan hutan yang boleh jadikan perubatan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah memberikan peluang pekerjaan. Okey, so kawasan tumbuh-tumbuhan semula jadi ni dia bagi peluang pekerjaan. Contoh pekerjaan apa? Ranger hutan. Okey, so industri pembalakan dia beri banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey, selain daripada itu wujud juga agensi kerajaan. Apa agensi kerajaan yang berkaitan tentang hutan? Contohnya FRIM. FRIM, okey, dan kaki tangan petugas mengelola dan menjalankan tugas mengawal aktiviti hutan. So, itu kepentingan yang kedua dan yang ketiga membangunkan kawasan bandar yang mana kawasan hutan ni apabila aktiviti pembalakan berlaku dia membantu merancangkan perkembangan bandar, contohnya bandar Sandakan. Dan yang keempat, eko pelancongan. Okay, yang mana kawasan hutan dia menjadi kawasan eko pelancongan. Contohnya adalah di Gunung Kinabalu. Lagi gunung apa yang ada dekat Rembau? Gunung apa? Gunung Datuk. Okey. Seterusnya, hutan juga dia menjadi habitat flora dan fauna. Okey, nampak ni? Ni apa ni? Ni adalah orang hutan. Jadi hutan dia menjadi habitat. Habitat tu adalah tempat tinggal kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Okey. Dan hutan juga dia memberikan sumber makanan kepada spesies fauna yang ada. So fauna itu adalah haiwan, hidupan liar.
Flora tu adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya hutan juga dia menjadi kawasan tadahan hujan. Okey. Yang mana hutan ni dia berfungsi sebagai sponge untuk menyerap air hujan. Okey. Kemudian hutan juga dia menapis air lalu mengalirkannya ke anak sungai, kolam, empangan, tasik yang menjadi punca sumber air bersih kita. Okey, contoh hutan adalah di Banjaran Titiwangsa. So Banjaran Titiwangsa ni menjadi legih. Legih tu adalah aliran air di kebanyakan sungai di Pahang dan Perak. Okey. Seterusnya adalah hutan sangat penting untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Yang mana hutan dia memainkan peranan untuk mengimbangi ekosistem antara komponen biotik dan abiotik. Biotik tu apa? Benda hidup. Abiotik adalah benda bukan hidup. Okey. Jadi dalam ekosistem hutan dia wujud banyak rantaian makanan. Apa contoh rantaian makanan yang awak dah belajar? Sains. Okey, contoh ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Okey, so itu adalah salah satu contoh siratan makanan. Okey. Selain daripada itu, kenapa dia seimbang ekosistem ni seimbang? Okey, tumbuhan hijau dia perlukan tanah, karbon dioksida, cahaya matahari untuk buat makanannya melalui fotosintesis. Itu antara contoh keseimbangan ekosistem. Jadi keseimbangan ekosistem ni maknanya saling bergantung antara satu sama lain. Okey, jadi cikgu dah terangkan awak tadi kan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So cikgu nak awak tulis salin rajah ini dan lengkapkannya dalam buku nota geografi. Okey. Itu untuk kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kegiatan manusia. Apa kegiatan manusia yang boleh mengancam tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia? Yang pertama, aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian menyebabkan kawasan hutan diteroka untuk menjalankan tanaman seperti kelapa sawit, getah. Okey, jadi apa yang berlaku? Tumbuhan asal tu diganti dengan tanaman pertanian. Itu antara kegiatan manusia. Kegiatan manusia kedua, manusia teroka hutan untuk aktiviti pembalakan lah. Sebab apa? Sebab tumbuhan tu ditebang sama ada untuk diambil kayu dia ataupun untuk membina, menjadi bahan mentah kepada industri. Okey, itu kegiatan manusia yang kedua. Dan yang ketiga, kegiatan manusia ketiga adalah pembinaan empangan. Pembinaan empangan juga menyebabkan hutan-hutan ditebang. So bila empangan dibina, banyak kawasan hutan yang tenggelam. Sebab apa? Nak tadah air. Okey. Jadi apa yang berlaku? Spesies tumbuh-tumbuhan pun mengalami kepupusan. Okey, seterusnya adalah kegiatan manusia yang mengancam tumbuh-tumbuhan semula jadi untuk pembinaan jalan raya. So bila nak bina jalan raya, maka pokok kena tebanglah. Kalau tak macam mana nak bina jalan raya? Okey. Jadi pokok tebang nak gantikan dengan jalan raya, lebuh raya dan sebagainya. Okey. So apa kesannya kegiatan manusia ni kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi? Okey. So kesannya kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi ada dua. Okey, kesan positif, kesan negatif. Okey, kesan positif. Yang baiknya, apa baiknya bila kegiatan manusia ni? Yang pertama, program pembangunan hutan. Okey, so apa yang positifnya bila manusia mula menjalankan kegiatan adalah yang pertama program pembangunan hutan. Program pembangunan hutan ni adalah pewujudan ladang hutan. Okey, yang mana melalui program pembangunan hutan ni, ladang hutan diwujudkan untuk membekalkan sumber kayu yang berterusan bagi memastikan hutan semula jadi terpelihara. Okey. Dan
pembangunan hutan juga dia memberi tumpuan kepada spesies kayu yang bermutu tinggi dan cepat matang lah. Contoh jati, akasia, batai. Okey, itu kesan positif yang pertama. Kesan positif yang kedua adalah penghutanan semula. Bila kegiatan manusia seperti membina jalan raya, uh, lagi apa? Pertanian, pembalakan, dia memberi kesan yang baik dengan penghutanan semula. So, kawasan perhutanan semula mula diwujudkan untuk memelihara spesies-spesies pokok yang berharga dan hampir pupus. Contohnya, FRIM. Jabatan Perhutanan Malaysia ni dia ada wujudkan hutan lipo Bukit Lagong dekat Kepong. Yang mana kat FRIM ni adalah hutan yang diwujudkan. Disebabkan oleh banyak pokok-pokok yang berharga dah hampir pupus. Jadi dekat Kepong Selangor ni ada satu hutan diwujudkan yang mana dia memang tanam semua pokok-pokok berharga dah hampir pupus. Dan awak pun boleh pergi dekat kawasan tersebut lah. Yang ketiga, Taman Negara. Taman Negara ni diwujudkan untuk memelihara spesies tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Taman Negara ni juga dia dibina untuk aktiviti pelancongan. Contoh Taman Negara Pahang. Dan contoh lain Taman Negara Gua Niah dekat Sarawak. Seterusnya yang ketiga, hutan simpan kekal. Kalau sebut hutan simpan ni, dia berbeza dengan taman negara. Taman negara orang boleh masuk. Maksudnya taman negara boleh untuk ikut pelancongan. Kalau hutan simpan kekal, dia untuk melindungi kepelbagaian biologi yang menjadi aset bernilai tinggi kepada pembangunan negara Malaysia. Maknanya hutan simpan ni tak boleh suka-suka hati orang nak ceroboh. Contoh dekat Malaysia ni hutan simpannya adalah di Kuala Langat dan Kabili Sepilok. Itu adalah kesan positif. Kita pergi kepada kesan negatif. Semestinya kesan negatif lebih banyak daripada kesan positif. Tapi cikgu nak highlightkan kat sini ada 4 saja kesan negatif. Yang pertama adalah ketidakseimbangan ekosistem. Sebab apa? Bila hutan-hutan dia dah ditebang, dia boleh menyebabkan ketidakseimbangan siratan makanan. Seterusnya menyebabkan berlakunya bencana alam seperti banjir lumpur, tanah runtuh, dan semestinya dia secara tak langsung juga akan menyebabkan kawasan tadahan air terjejas. Yang kedua, menyebabkan hakisan tanah. So bila pokok-pokok ditebang, maka daun-daun yang bertindak mengurangkan halaju air hujan pun dah tak ada. Jadi akar pokok pun tak ada. Jadi struktur tanah tu jadi makin longgar. Bila struktur tanah makin longgar, dia akan cenderung untuk berlakunya kejadian tanah runtuh. Dan yang ketiga adalah kawasan tadahan hujan terganggu. Kawasan tadahan hujan ni tadi terganggu sebab apa? Sebab pokok-pokok tak ada. Jadi air hujan tak ada nak meresap dalam tanah. Jadinya sumber air pun merosot dan mengalami gangguan. Dan yang keempat, kepupusan flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna ni berlaku apabila flora dan fauna kehilangan habitat. Contoh orang utan, tapir, harimau. So kalau fauna tu, contoh tak payahlah pergi jauh, monyet. Bila monyet tu tak ada habitat, dia pergi mana? Pergi ke rumah awak. So itu untuk kesan positif dan negatif. Jadi cikgu nak awak salin nota ini dalam buku nota geografi. So ada dua perkara yang awak perlu buat dalam buku nota. Yang pertama tadi ialah kepentingan tumbuhan semula jadi. Yang kedua adalah kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.